Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Pantau Kerajaan Baharu. Kita melihat tadi infografik mengenai amanat Perdana Menteri mengenai Malaysia Madani. 2-3 hari ini semenjak ucapan dasar beliau baru-baru ini, banyak yang dicerkinkan, banyak yang cuba dihadam, banyak juga cuba dirungkai. Namun begitu, ini adalah framework ataupun rangka kerja cukup besar. Adakah ini pelaksanaan dan juga bagaimana kita melihat kepada adakah ini sasaran? Adakah ianya satu jati diri sebuah bangsa ataupun bagaimana? Banyak yang kita lihat pada hari ini. Hari ini mungkin faktor dan juga teras kepada alam sekitar itu menjadi fokus, tetapi wajarlah kita melihat secara keseluruhannya. Kerana saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh tetamu saya pada hari ini, iaitu pakar pelestarian alam sekitar, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baharu pada hari ini. Datuk Seri ada mengungkapkan satu sajak yang dimuat naik di Facebook peribadi Datuk Seri, berbicara peradaban. Cukup panjang, mungkin tidak cukup sedap untuk saya ungkapkan segalanya, tapi kalau dapat dirujuk, penonton boleh terus saja ke Facebook Datuk Seri Anwar Zaini. Ini bicara peradaban mengenai perincian dan juga Datuk Seri mengungkapkan bahawa ini kalau kita nak bercerita mengenai Malaysia Madani, ini yang Datuk Seri cuba terjemahkan menerusi sajak ini. Namun begitu Datuk Seri, mungkin dapat sebagai permulaan kita dalam Pantau Kerajaan Baru pada hari ini, ketika ramai yang mungkin sinikal mengenai akronim Madani, tentang ada yang mengimbau semula bahawa perkataan Madani bukan satu perkara yang baru, tetapi kita bergerak ke hadapan. Bagaimana kita menginterpretasikan dan juga perlu memahami dan juga menghayati apa yang diungkapkan dalam Malaysia Madani ini, Datuk Seri. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana mengemukakan satu kerangka pemikiran untuk membina Malaysia yang maju ke depan berdasarkan kepada konsep masyarakat madani ini. Sebenarnya kami yang berusia 50-an, 60-an ini dah biasa membicarakan soal ini. Pada tahun 1996 dulu kita dah bincang tentang masyarakat madani. Dan perbezaan perbincangan ketika itu berbanding dengan perbincangan ketika ini ialah ketika itu beliau Yang Amat Berhormat merupakan timbalan Perdana Menteri, mungkin hasratnya itu satu gagasan yang besar, tetapi ucapan beliau yang terkini 2 hari lepas berkaitan dengan apa yang nak dilaksanakan secara lebih praktikal. Jadi saya fikir kita rujuk balik yang 1996 itulah untuk memahami, dan saya kebetulan salah seorang yang biasa berbincang dengan rakan-rakan ketika itu tentang konsep Madani ini, dan alhamdulillah saya fikir ini satu pencerahan baru, maknanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih setia kepada gagasan-gagasan yang telah diungkapkan sebelum ini. Tapi bagaimana ianya diberi nafas? Adakah ia diberi nafas baru? Semangatnya masih sama ataupun bagaimana, Datuk Seri? Ya, saya tak memahami konteksnya sebab buku yang ditulis Masyarakat Madani itu diterbitkan sebelum pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu. Jadi saya fikir lebih kepada meyakinkan masyarakat bahawa ada satu gagasan baru yang nak dikemukakan dan nak dihidangkan kepada rakyat seluruhnya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri lah ataupun membentuk kerajaan. Jadi saya sekurang-kurangnya saya dapat merasakan bahawa ada beberapa perkara dalam buku itu. Saya membaca buku jadi yang mungkin terlampau teknikal dan terlampau bersifat amali berbanding dengan 1996 dulu yang lebih konseptual, lebih fokus kepada isu-isu besar dan isu semasa lah. Okey, kalau saya merujuk kepada apa yang Datuk Seri katakan bahawa setelah jauh perjalanan, mari kita bercerita pasal peradaban, bukan sahaja mengenai kerjaya dan juga kerja, harta dan warta, tetapi tentang makna pembangunan dan warna-warni rentak kehidupan. Rangkap pertama dalam sajak Datuk Seri dalam bicara peradaban, dan ini terkait langsung mengenai bagaimana kita ingin menggagaskan sebuah negara bangsa, ingin menggagaskan sebuah peradaban bukan sahaja dalam rekayasa slogan politik, tetapi lebih besar daripada itu. Negara ini perlu menuju kepada satu peradaban. Datuk Seri mungkin dapat merungkaikan dan juga memudahkan, kerana kadang-kala ada masanya kita terlupa untuk bercita-cita besar dan melihat masa depan yang lebih panjang daripada tempoh politik 5 tahun atau 10 tahun.
Ya, ini yang saya sebutkan rangkap pertama. Acara ini bukan acara bicara puisi ya. Acara ini bicara tentang, Dimudahkan. tapi saya nak memudahkan supaya mereka yang mungkin tidak berhasrat untuk membaca keseluruhan buku yang setebal ratusan halaman itu boleh sekurang-kurangnya ada gist kepada apa yang saya nak perkatakan ni. Saya menyebutkan di sini bahawa kadang-kadang kita terlampau terikat kepada hal-hal yang remeh. Hal-hal yang dari segi peradaban dalam sejarahnya tidak dibicarakan pun. Ya, dan inilah kita perlu berganjak. Masyarakat Malaysia dari segi wacananya, ayuh kita ke depan. Bukan lagi kita boleh bicara tentang banjir itu soal yang biasa kita hadapi, tapi bukan hanya soal banjir, soal pelestarian alam sekitar dalam konteks yang lebih meluas. Apa peranan kita? Kita tidak hanya boleh cerita tentang banjir, kita harus bercerita apa yang kita boleh lakukan supaya keadaan cuaca dapat diimbangkan, tak menjadi terlalu ekstrim sehingga kan tidak terkawal. Ini yang disebutkan dalam konteks perubahan iklim, gagasan di peringkat antarabangsa menerusi perjanjian Paris itu reversible and non-reversible temperature. Kalau kita melebihi 2 darjah Celsius, dia dianggap suhu yang menyebabkan dunia ini tidak boleh kembali sejuk atau tidak boleh kembali nyaman, akan berterusan semakin parah akibat daripada peningkatan suhu bumi. Jadi kita mesti kekalkan pada 1 darjah Celsius. Nak 1.5 darjah Celsius atau di bawah. Nak sampai ke tahap itu ataupun nak kita laksanakan tersebut, kita perlu berfikir secara lain. Itu yang disebutkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Norma-norma baru yang kita kata norma baru ini mungkin kita perlu tangani dari perspektif yang berbeza. Contohnya, saya ungkapkan dalam puisi tersebut, ya, pelestarian teras peradaban, lestari alam dengan pembangunan mampan. Negara lestari tidak menjanjikan yang miskin semua berkereta, tetapi yang pasti pengangkutan awam turut diguna golongan kaya. Itu yang kita nak. Jadi jangan tanpa kita fikir macam mana nak mengayakan orang sehingga mereka ni boleh membeli kenderaan sendiri dan akhirnya kita terperangkap dengan trafik kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Buat sesuatu hal yang berkaitan dengan contohnya kesesakan jalan raya masih lagi berterusan dan akhirnya kita tidak berkesudahan berbicara tentang hal yang sama. Begitu juga dengan banjir. Kalau sebelum ni kita berbicara tentang saliran pengairan. Tetapi apabila kita berterusan membina saliran pengairan dan pada masa yang sama kita tidak mengurangkan kebergantungan kita kepada jumlah penggunaan air yang tidak terkawal, akhirnya kita terus menggunakan air dari masa ke semasa sehingga kan air ketika kering, ketika keadaan biasa tidak hujan, sangat cetek tetapi apabila hujan sangat besar. Ya, sebetulnya kita harus ada di antara dua tersebut, antara yang cetek dan yang besar. Sungai-sungai kita kecil secara perbandingannya banding dengan sungai-sungai di Jakarta, di Indonesia dan di negara-negara jiran kita. Sungai kita ni jauh lebih kecil. Kalau Sungai Langat tu tak sampai 30 meter pun kelebarannya. Dengan kelebaran 30 meter tu cukup untuk keadaan pada musim tidak hujan lebat. Hujan lebat sahaja di sekitarnya akan banjir. Jadi apa yang nak saya sebutkan samalah analoginya dengan kenderaan di jalan raya tadi. Wacana kita selama ini ialah bagaimana nak memperbesarkan jalan raya, pada masa yang sama nak memberikan kehidupan yang lebih sempurna sehingga kan orang miskin pun boleh beli kereta. Itu yang wacananya. Seharusnya kita berwacana bagaimana orang kaya turut menggunakan pengangkutan awam. Iaitu yang disebutkan oleh Gustav Petro, seorang aktivis dan ideolog pelestarian alam sekitar yang terkenal ketika ini. Datuk Seri, apabila kita bercerita mengenai peradaban, kita bercerita mengenai analogi orang kaya menggunakan pengangkutan awam, menyedari bahawa iklim dan juga geografi kita bagaimana, kadang-kadang rakyat marhaen rasa macam, oh ini tidak kaitan dengan saya. Tapi apabila banjir contohnya, kita yang paling terkesan. Justru hal-hal yang berkenaan dengan wacana seperti ini ialah hal yang berkaitan dengan refleksi kepada ciri-ciri yang kita ada dalam konteks kita di Malaysia. Dan ini memerlukan pembacaan, ini perlu penerapan budaya dan sebagainya. Kita belum cerita lagi pasal penggubalan undang-undang.
rakyat biasa, orang individu, perseorangan. Apabila kita cerita pasal holistiknya alam sekitar, kita bercerita mengenai pentingnya hubung kaitnya, bagaimana kita dapat memulakan di peringkat paling awal sekali, Datuk Seri, atau paling mudah diri sendiri itu? Kita kena berbalik kepada apakah isu besar dalam alam sekitar. Isu besar dalam sekitar ketika ini ada dua. Satu, perubahan iklim. Sebab tu kita ada perjanjian Paris 2015, kita ada perjumpaan di peringkat negara melalui COP27 yang baru-baru ni di Sharm el-Sheikh di Mesir. Pada masa yang sama kita juga ada lagi convention satu lagi di peringkat antarabangsa yang berkaitan dengan kepelbagaian biologi, biodiversity. Dalam proses sekarang ni ialah satu lagi isu yang penting ialah plastik. Plastik akan jadi yang ketiga, akan ada sama dengan yang kita fahami sekarang ni dari segi satu perjanjian antarabangsa. Kemudian dia ada, kalaulah untuk perubahan iklim tu dia panggil United Nations UNFCCC Framework Convention on Climate Change. Akan datang ni ada Convention on Plastic Pollution. Ya, jadi plastik menjadi satu isu yang sangat besar. Sebab itulah di peringkat rakyat kita sekarang ni cuba untuk memperkenalkan konsep supaya penggunaan plastik sekali guna ini dikurangkan. Di beberapa negeri contohnya telah dibuat di Pulau Pinang contohnya. Plastik sekali guna tu harganya RM1, ya, kalau kita nak beli di kedai. Jadi secara tak langsung orang akan kurangkan penggunaan plastik. Ini satu kaedah yang betul. Ada pun kerajaan negeri, ada setengah kerajaan negeri dalam proses perundingan saya dengan kerajaan negeri dulu, dia kata tak menyusahkan rakyat. Jadi isunya mana yang lebih susah? Rakyat disusahkan oleh impak kepada plastik ataupun mengurangkan kebergantungan mereka dan penggunaan plastik secara berleluasa. Apa risikonya? Risikonya ialah sekarang ni plastik telah masuk dalam rantai makanan kita. Baru-baru ni ada kajian menunjukkan bahawa susu ibu tu pun ada apa yang kita panggil sebagai mikroplastik. Maknanya anak-anak kecil kita yang baru lahir pun makan susu yang ada di dalamnya mikroplastik sebahagian. Saya tak kata semualah. Dan apa impaknya? Impaknya ialah perubahan dari segi kesihatan kita, dari segi imuniti kita, mungkin lebih mudah dapat penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya. Dan ini sangat membimbangkan kerana kita tak tahu sejauh mana kesan yang lebih teruk daripada itu. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, masyarakat kita mestilah sedar, kalaulah kita tak gunakan plastik sekali guna, tak payahlah bayar RM1. Kalaulah kita pergi ke kedai, membawa plastik ataupun bekas yang besar yang kita boleh gunakan 100-200 kali, tak adalah penghasilan plastik sekali guna yang berleluasa. Plastik sekali guna ni yang masuk ke dalam sungai kita, yang mengalir ke dalam laut kita, yang dimakan oleh ikan, dan ikan itu kemudian kita makan, yang menyebabkan tisu-tisu manusia mengandungi plastik sekali guna juga. Dan ini akan diturunkan kepada generasi akan datang. Bayangkanlah plastik ini, keprihatinan ahli sains dan mereka yang seperti saya ni adalah sebagaimana keprihatinan kita kepada perubahan iklim, ya, kepada kepelbagaian biologi di mana penebangan hutan dan sebagainya dibincangkan. Jadi kita kena pergi kepada big picture. Big picture-nya ialah 3 perkara ni. Jadi apa yang kita nak buat? Satu, jangan gunakan plastik sekali guna. Kalau nak gunakan plastik, kita gunakan plastik berkali-kali. Dan apabila telah habis penggunaan plastik tersebut, kita fikirkan apakah cara untuk kita recycle plastik itu dan sebagainya. Dan beberapa kerajaan negeri telah mulakan proses untuk tidak lagi menggunakan plastik sekali guna. Sekarang ni boleh plastik sekali guna. Kalau kita baca kita punya blueprint untuk plastik sekali guna ni akan berakhir pada tahun 2030. Banyak negara 2025 dah habis dah. Yang maknanya tak ada lagi plastik sekali guna tu. Plastik sekali guna ni yang mudah dimakan oleh hidupan laut dan hidupan air, dan kemudian kita makan hidupan tersebut. Jadi cepat sangat sampai kepada kita dalam rantai makanan kita. Jadi bila kita memikirkan tentang peradaban, kita tak fikir pada diri kita sekarang ni. Rasa susah. Tapi bila kita tentang peradaban, kita fikirkan tentang masa depan negara kita, masa depan generasi akan datang, masa depan dunia, and that is civilizational dialogue. Ya, kita tidak lagi berbicara tentang aku dan aku. Datuk Seri, saya nak berhenti rehat seketika dahulu bagaimana itu dapat dikembalikan, apa yang baru dan juga boleh diperbaiki sekarang ini, kerana
akhirnya nanti kalau Datuk Seri bagi contoh mengenai penggunaan plastik, kita bercerita mengenai itu inisiatif yang dilakukan oleh pihak berwajib, pihak kerajaan. Ini masih lagi dengan pelaksanaan undang-undang berbanding dengan diri sendiri dan juga masyarakat untuk menggerakkan dan jadi pendesak kepada pembuat dasar. Dan pembuat dasar seringkali isu alam sekitar tidak sepopular isu-isu lain. Walaupun itu akan ada perubahan dalam 2-3 tahun ataupun 5 tahun akan datang dengan generasi baru. Itu mungkin kita dapat bincang selepas ini, Datuk Seri. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Kita bercerita mengenai membangun Malaysia Madani, konteks pendekatan dan juga strategi holistik dalam isu alam sekitar menjadi fokus bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, pakar pelestarian alam sekitar. Datuk Seri, apabila saya tanyakan tadi ialah Datuk Seri menggunakan contoh penggunaan plastik, single use plastik contohnya. Dan untuk menggerakkan itu, seringkali kita melihat kepada pelaksanaan undang-undang dan juga polisi yang dikenalkan oleh kerajaan ataupun pihak PBT. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita dapat gerakan itu datang daripada bawah? Ada gerakan itu, tapi berapa berani pembuat polisi untuk mengambilnya? Saya tertarik apabila Datuk Seri mengatakan bahawa peradaban dipicu daya cipta, bukan membuta patuh pada tata cara, tapi meraihkan kepelbagaian idea. Inilah zamannya, Datuk Seri. Ya, terima kasih. Kita nampaknya berbicara tentang soal puisi ini. Tapi saya nak berbalik kepada persoalan pokok kita, iaitu kita nak memahami konsep madani ini dari segi pelestarian alam sekitar. Saya fikir yang penting sekarang ini bukan hanya kita memahami tentang konsep madani. Saya fikir konsep madani ini sikit sebanyak kita buat, walaupun mungkin tidak secara tuntas, secara menyeluruh. Ya, saya bagi contoh tadi tentang plastik. Memang ada usaha ke arah itu, dan bukan hanya plastik. Banyak yang lain. Saya biasa pagi tadi contoh saya dan rakan-rakan saya buat kutip sampah sambil riadah. Dan ini melibatkan usaha NGO, usaha di kawasan kejiranan saya, dan begitu juga kawan-kawan saya yang turut hadir membersihkan tasik cempaka di Bangi pagi ini. Kira-kira 1 jam saja kita berpeluh secara mengutip sampah. Apa yang saya nak tunjukkan, projek ini tidak dilaksanakan secara struktural, bukan dibiayai oleh pemerintah, bukan digerakkan oleh ketua-ketua jabatan, bukan dinaungi oleh mana-mana ahli politik. Ini ialah gerakan masyarakat yang mula memahami bahawa kalau kawasan perumahan kita bersih, secara tak langsung kita hidup dengan lebih aman. Sekurang-kurangnya longkang kita tak tersumbat, bila berlaku hujan lebat, banjir berlaku dengan cepat. Ya, itu yang biasa berlaku. Jadi daripada kita nak menunggu entah siapa membersihkan longkang di halaman rumah kita ataupun berhampiran dengan kawasan kejiranan kita, baiklah kita beriadah. Dan ada hadis Nabi SAW menyebut, itu yang hadis yang pertama yang dalam buku saya bersama dengan Profesor Zulkifli Muhammad Yusof, bahawa mereka yang mengutip sampah itu adalah sebahagian daripada iman. Ya, mengutip sampah itu tujuannya untuk memastikan supaya tidak ada yang memudaratkan di jalanan. Bukan hanya di jalanan tetapi juga di kawasan persekitaran tersebut. Ini sangat penting, ini sebahagian daripada iman. Kalaulah kita memahami tersebut, kita belum berlumba untuk bersihkan sampah, sebab ini sebahagian daripada iman. Ini yang paling mudah, ya, untuk kita beramal. Amal itu bukan hanya untuk berzikir, selawat. Kadang-kadang nak berzikir selawat ni pun kita letih juga, kadang terlupa, kadang tak khusyuk dan sebagainya. Tetapi kalau kita buat itu, insya-Allah ialah amalan yang mudah. Bukan hanya sembahyang, puasa dan sebagainya. Jadi konsep pelestarian alam sekitar ini harus difahami dan dibuat oleh semua, bukan oleh pemerintah. Yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam buku, kalau kita membaca tu, kita tak nak lagi yang semuanya daripada atas. Semuanya perlu dibicarakan di parlimen, perlu diadakan satu dasar baru, perlu ada gerak kerja untuk itu, perlu ada dana yang sebesarnya untuk dicukupkan, dan akhirnya kita akan bergelut dengan persoalan menguruskan dana, menguruskan institusi berbanding dengan untuk menyelesaikan masalah pokok. Masalah pokoknya apa? Masalah pokoknya ialah pelestarian alam sekitar, dan itu boleh dibuat oleh semua. Mungkin jumlah yang
yang diperlukan itu tak banyak mana pun. Pagi tadi sebagai contoh, bersama saya ada seorang kawan saya yang biasa buat bajet lah. Dia kata kalaulah kerja yang kita buat pagi ni selama sejam dengan yang kehadiran lebih kurang 20-30 orang ni, kalau kita nak pergi kepada kontraktor, berapa harganya? Dia kata 20,000. So berapa harga yang kita kerajaan keluarkan untuk aktiviti pagi tadi? Tak ada, zero. Zero. Ya, kesedaran masyarakat untuk buat. Sebab apa? Sebab kami tak nak kawasan kami banjir. Kami tak nak kawasan kami penuh dengan sampah. Kami tak nak kawasan kami ini penuh dengan ular, dengan lipan, dengan apa disebabkan oleh sampah bertaburan di sana sini dalam longkang dan sebagainya. So itulah yang kita faham, dan inilah yang saya fikir bibit-bibit untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang madani, masyarakat yang dari segi pemikirannya sehat, dari segi kerohaniannya segar, dan cakna yang sama. Dari segi kebendaannya kita mementingkan yang perlu, ya, bukannya kebendaan tu kita banyak. Dalam puisi saya sebutkan juga, ya, kesejahteraan tunggak peradaban, yang rendah ditinggikan, yang tinggi dirimbunkan, supaya semua pihak mendapat teduhan manfaat, tidak ada yang keciciran. Jadi maknanya kita bukan nak meninggikan yang rendah saja, tetapi yang tinggi itu kita rimbunkan. Kalaulah ikut teori sosialisme ataupun komunisme, yang tinggi itu kita cantas supaya semua orang sama tinggi, sama rendah. Ya, dan itu tidak separuhnya berlaku. Kita rimbunkan yang tinggi, yang rendah kita tinggikan. Itulah konsep yang saya fikir untuk mudah dipahami bila kita menyebut tentang pelestarian alam sekitar dalam konteks yang holistik. Maknanya pencemaran sungai adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar, bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa tempatan. Kalau kita masing-masing mengambil tanggungjawab, saya fikir pencemaran tersebut tak berlaku in the first place. Datuk Seri, bagaimana harapan disandarkan kepada generasi muda? Kadang-kala datang daripada mereka di perbualan dan juga dialog yang mungkin kadang-kala tak dapat bayangkan dulu, tapi ada bibit-bibit itu. Bagaimana kita meletakkan harapan dan juga suburkan minat generasi muda ataupun kesedaran di kalangan orang-orang muda ini? Saya menulis puisi ini dengan kata-kata anakku. So itu tujuan saya kepada orang muda. Mungkin Zulfitri juga muda, jadi baca tu. Ya, anakku, bicaralah tentang peradaban untuk memartabatkan hakikat keinsanan, supaya membiak subur keihsanan, supaya kita tidak lelah berlari memecut laju tetapi semakin jauh ke belakang. Semakin laju, semakin ketinggalan kerana arah tuju jauh dari sasaran. Jadi yang saya nak sebutkan sini, mari kita bicara tentang keseluruhan. Kadang-kadang kita nampak laju tapi wrong direction. Orang ke hulu, kita ke hilir. Nampak lajulah. Dan ini juga penting, saya nak bagi contoh tadi tentang kenderaan. Apabila terlampau banyak kenderaan, itu nampak hebat maju ke depan. Ya, tetapi sebenarnya kita menjerat diri kita. Kita membawa kenderaan kita dalam kesesakan lalu lintas. Kita nak cepat jadi lambat. Kita nak berjimat jadi banyak wang yang dibelanjakan. Kita nak lebih selesa, akhirnya kita menyebabkan pelepasan gas-gas rumah kaca, menyebabkan dunia semakin hangat, banjir semakin berleluasa, cuaca semakin tidak menentu dan sebagainya. Disebabkan oleh satu aspek sahaja yang saya sebutkan. Itu yang saya sebutkan tadi, kita perlu tahu arah tujuan dan sasaran ini sangat penting. Sebab itu dalam masyarakat madani ini, perkara yang sangat ditekankan ialah tentang matlamat yang jelas, tentang nilai-nilai murni. Biarlah kita bersusah, contohnya tadi tentang membayar plastik kalau kita beli di pasaraya di Pulau Pinang contohnya. Bagi orang mungkin melihat itu sebagai menyusahkan rakyat. Tetapi kita nak susahkan rakyat supaya mereka sedar jangan buat perkara tersebut. Dan tidak susah Ya, di kemudian hari. itu konsepnya. Dan ini secara tak langsung akan kita lebih madani sifatnya, lebih holistik, lebih lestari. Datuk Seri, diskusi seperti ini perlu diteruskan dan juga perlu diperhalusi. Jangka masa yang lebih panjang lagi diperlukan juga, Datuk Seri. Tapi untuk petang ini cukup setengah jam ini. Terima kasih Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, pakar pelestarian alam sekitar kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baru. Jika anda ada diskusi, ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami, di platform media sosial kami. Sekian saja Pantau Kerajaan Baru untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.